A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam satu tajuk yang begitu tinggi, iaitu bab kelebihan Ramadan. Bersama-sama ini marilah kita renung dan kita mengambil pengajaran apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya ialah nuzul Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan mukjizat yang teragung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita SAW, iaitu selama 23 tahun secara beransur-ansur. Dan ada yang menyatakan diturunkan kepada Nabi kita SAW secara lebih detail lagi, ialah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka di sinilah marilah kita merasa kesyukuran dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim yang kalimahnya begitu banyak. Sesungguhnya Al-Quranul Karim yang diturunkan pada 17 Ramadan ini mempunyai 30 juzud Al-Quran, iaitu 6,666 ayat. Di dalamnya mengandungi 114 surah dan mengandungi 1,027,000 kalimat. Di dalam isi Al-Quran ini sesungguhnya marilah kita ambil pengajaran-pengajaran yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan yang begitu tinggi memperbanyakkan kepada kita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan daripada isi Al-Quranul Karim. Dan di antaranya marilah kita menjadikan amalan membaca Al-Quran itu, memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini amatlah digalakkan kepada kita, iaitu dengan kita mengamalkan isi Al-Quran, kita merasai ketinggian-ketinggian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kalam Allah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini adalah merupakan penawar dan penyelamat kita daripada berbagai-bagai kerosakan, kemungkaran, kelalaian dan sebagainya. Sesungguhnya isi Al-Quran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang meliputi begitu tinggi anugerah-anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesan di dalam kehidupan kita adalah mendapat ketenangan di dalam hati, mendapat syafaat bagi yang membaca Al-Quran, dan mempunyai begitu banyak sekali hikmah-hikmah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kalam Allah Al-Quranul Karim. Sesungguhnya di sini marilah kita menghidupkan Al-Quranul Karim. Terutamanya hari ini kita berbincang pada bulan Ramadan, yang mana ketinggian-ketinggian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan ini begitu sekali tidak dapat dinilai oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi kepada kita ganjaran-ganjaran yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita sifat cintakan Al-Quran, sifat cintakan Allah, dan seterusnya Allah mengurniakan kepada kita merasai kenikmatan surah-surah Al-Quran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar kita Nabi SAW dengan rasa cinta Al-Quran, iaitu menggambarkan bagaimana kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ketinggian-ketinggian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. Di sini insya-Allah di dalam bab nuzul Al-Quran ini sesungguhnya kita sebagai ibadah Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita memanfaatkan
isi Al-Quran keseluruhannya di dalam kehidupan kita. Yang mana kalau kita lihat ketinggian-ketinggian semua kalimah-kalimah Al-Quran itu yang telah dinyatakan kepada kita, insya-Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita merasai ketinggian yang begini tinggi dan merasai kita begitu sekali bertuahnya sebagai umat Muhammad SAW yang dapat mengenali, merasai, menikmati dan menghayati isi Al-Quran keseluruhannya di dalam kehidupan kita sebagai ibadah Allah. Dan juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini meliputi pengajaran-pengajaran yang mana dinyatakan oleh junjungan besar kita Nabi SAW melalui kalam Allah Al-Quran dan melalui hadis baginda Rasulullah SAW. Semua perkara yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini adalah merupakan isi Al-Quran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kalau kita lihat lagi apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam isi Al-Quran ini, marilah kita renung kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kullu kalimatan, semua kalimah-kalimah Al-Quran itu mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai ganjaran-ganjaran dan mempunyai pengajaran-pengajaran, mempunyai ilmu-ilmu yang tidak dapat dinilai oleh manusia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang Maha mengetahui. Inilah yang mana kita lihat apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita selama 23 tahun junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di dalam mengikut peringkat-peringkat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya di dalam kalimah-kalimah Al-Quran ini dinyatakan kepada kita bagaimana kita ingin menjadikan diri kita sebagai ibadah Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kalam Allah Al-Quran, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah ayat yang diturunkan kepada Nabi kita sallam, iaitu menunjukkan bagaimana kelebihan-kelebihan belajar sebagaimana yang dinyatakan oleh junjungan besar kita di dalam hadisnya. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan barang siapa yang nak memiliki ilmu tidak dapat tidak, ia hendaklah belajar. Di sini menggambarkan kepada kita bagaimana kita nak menghayati isi Al-Quran keseluruhannya. InsyaAllah kita meruangkan masa kita untuk bersama-sama mempelajari kalimah-kalimah yang begitu tinggi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui kalam Allah Al-Quranul Karim. Yang mana kalau kita lihat lagi isi Al-Quranul Karim itu keseluruhannya mengajak kita menjadi diri kita sebagai seorang hamba Allah yang mendapat kemenangan, kebahagiaan di dunia, mendapat kemenangan dan kebahagiaan di akhirat sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kita daripada isi Al-Quranul Karim, iaitu sebanyak 1,027,000 kalimat. Begitu tinggi kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada isi Al-Quran itu sendiri. Coba kita lihat apa yang dinyatakan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat 185, yang mana maksudnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit ataupun dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan ia
tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu menjadi umat Allah subhanahu hamba Allah dan umat Muhammad yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu taala. Jadi daripada ayat ini kita menggambarkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita di dalam ketinggian Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala, dan menyebut kepada kita bagaimanakah kelebihan puasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada semua yang dapat bersama-sama Ustazah pada hari ini, marilah kita lihat sejarah nuzul Al-Quran, iaitu Al-Quranul Karim adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu taala, yang mana ianya bagi junjungan besar kita Nabi sallam, Allah anugerahkan kepada Rasul sallam iaitu mukjizat ilmi. Mukjizat ilmi iaitu daripada isi Al-Quran, yang mana di dalamnya begitu tinggi ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallam dan umat-umatnya sehinggalah ke hari kiamat. Dan kita lihat lagi apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sejarah yang hebat, menjadi panduan dan perkembangan kepada hidup seluruh umat Islam. Dan menjadi nikmat dengan Ramadan ini, Allah menyediakan ganjaran-ganjaran rahmat, dan Allah menyediakan keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Banyak lagi ganjaran-ganjaran yang dinyatakan di dalam Al-Quran berkenaan dengan ganjaran bagi amalan berpuasa ini. Terdapat sebuah hadis junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana maksudnya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberi ganjaran padanya secara langsung. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang kita sama-sama dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Ramadan, Allah anugerahkan kemuliaan-kemuliaan, ketinggian-ketinggian kepada kita di dalam beribadat, walaupun dalam apa bentuk ibadat sekalipun. Yang mana kita lihat juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita ketinggian ibadat yang kita hari ini insya-Allah, iaitu ibadat puasa. Begitu sekali dalam penjelasan mengenai ketinggian dan kekuatan yang ada pada setiap orang yang berpuasa insya-Allah. Dan di sini insya-Allah kalau kita lihat apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT, kesan Al-Quran di dalam kehidupan kita, iaitu pertamanya ialah kita mendapat ketenangan di dalam hati dan menjadi syafaat bagi yang membaca Al-Quran, dan mendapat kenikmatan yang begitu tinggi di dalam kehidupan kita insya-Allah. Keseluruhannya adalah merupakan isi Al-Quran ini insya-Allah apabila kita amalkan, ianya begitu sekali membawa kepada kita mendapat kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan juga akhirat. Jadi kita tengok sama-sama, marilah kita membaca doa ini. Ya Allah, ya Tuhanku, sinarkanlah hati kami dengan membaca Al-Quran, dan hasilkanlah akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan baguskanlah amalan kami dengan berzikir dan bertadarus Al-Quran, dan selamatkanlah kami daripada api neraka kerana kemuliaan Al-Quran, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan syafaat Al-Quranul Karim. Itu di antara perkara-perkara yang kita rasa syukur kita dinikmati dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, insya-Allah kita akan dimasukkan di dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melakukan kehidupan kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Dan insya-Allah kita sentiasa menjaga keimanan kita, ketakwaan kita
dan menjaga segala sesuatu yang ada dengan kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut ajaran-ajaran yang dianugerahkan oleh Allah daripada isi Al-Quran, insya-Allah. Di sinilah marilah kita merasai semoga seluruh apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT daripada isi Al-Quran keseluruhannya melaksanakan kehidupan kita seharian semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kerana insya-Allah dalam sifat-sifat kita yang begitu dimuliakan oleh Allah sebagai seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah akan merasai ketinggian isi Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Dan di sini sudah tentulah kita akan merasai sebagai ibadah Allah akan merasai ketinggian-ketinggian isi Al-Quran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita tergolong di dalam golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, yang beriman, yang sentiasa mengikatkan hati kita kepada kalam Allah Al-Quranul Karim, insya-Allah.